tentang bilangan rakaat solat witir itu berkenaan dengan rakaat semaya witir. Ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Maka menurut pendapat ulama kita Syafi'i dan Hanabilah, bahawa sekurang-kurang solat witir itu 1 rakaat. So tak apa dah. Kita buat 1 rakaat pun tak apa dah. Paling kurang lah tu. Kata mereka itu, dan harus demikian itu dengan tidak makruh. Cuma khilaful aula kalau mengikut orang mata di atas. Karena hadis salatul laili masna masna fa idza khifta subha fa autir bi wahidatin. Solat malam itu dua rakaat. Apa makna? 2 rakaat 1 salih. Buat 2 1 salih, 2 1 salih. Maka apabila takut engkau akan subuh, maka hendaklah mengerjakan solat witir dengan 1 rakaat. Kalau agak tak subuh tak ada, nak habis dah, buat witir solat. Dan bermula tersimpan di atas 1 rakaat itu khilaful aula. Tetapi ada satu pendapat bagi fuqaha kita Syafi'iyah mengatakan syarat memperbuat witir 1 rakaat itu mendahulukan solat sunat. Boleh juga nak buat ni, tapi kena buat solat sunat dulu. Kemudian daripada solat isya. Daripada sunat isya kau ataupun sunat lain. Faham tak? Jadi kita nak buat boleh. Tapi syarat kena buat sunat hak lain dulu. Untuk situ. Ini satu pendapat. Sebab awak tak ada apa tak ada. Kau katanya boleh tapi kena buat sunat hak lain. Dan satu kaum bagi fuqaha Hanabilah dimakruhkan membuat witir dengan 1 rakaat. Sehingga pada hak orang Syafi'i makruh juga. Dinamakan dia butaira. Apa butaira? Bahasa Arab. Yakni at-tanafful bi rak'atin wahidah. Itu butaira. Butaira ni mana? Artinya mengerjakan solat sunat 1 rakaat. Jadi kita buat makruh. Kalau pendapat Hambali. Kata fuqaha Hanafi, tidak harus memperbuat solat witir dengan 1 rakaat. Tak boleh buat dah. Karena bahawa Nabi SAW naha anil mutairai, melarang Nabi daripada melaku solat witir 1 rakaat. Mutairai itu mana kita buat semai witir tak ada buat 3 dah. Diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu ra'a rajulan yutiru biwahidatin faqala ma hadhihi al-butayra'u latashfa'annaha aw la u'addibannaka. Bahawa Sayyidina Umar ni melihat seorang lelaki mengerjakan solat witir 1 rakaat. Nah, Umar dia nampak satu orang dia semai witir buat Lalu ia berkata, apakah ini butaira'? Hendaklah akan mengganapkan, mencukupkan itu mengganap, atau sesungguhnya aku akan mengajarkan adabkan di kau. Jika kalau cukup tak jadi witir juga, kena buat 2 tambah selagi. Mana mengganapkan. Kata fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat, dan satu kaum bagi Syafi'iyah sebanyak-banyak 13 rakaat. Jadi witir ni ada mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 witir. Lebih pada tu tak ada lah. Ada pun qiyamul lail tahajud lah, ikut cekak banyak mana lah, tak ada masalah tu. Dan harus dengan bagai yang antara demikian itu daripada witir-witir. Antara mana? Antara 13 dengan celah-celah tu. 7 ke 9 ke 11 tak ada apa. Kerana hadis man ahabba an yutira bi 5 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Hadis ni pas sebut dah ni. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Telah lalu sebut hadis ni. Kita tidak ulangilah. Dan sebelah lagi autiru bi 5 aw 7 aw 9 aw 11. Anda berwitirlah kamu dengan 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11 rakaat. Anda mana pilihlah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rak'atan. Adalah Rasulullah mengerjakan salat witir 13 rakaat. Ini riwayat mengatakan 13.
Jadi pendek katanya, kalau kita nak buat hak sebelah, nak buat 13. Abang semua tu dah warid dengan hadis. Hadis yang mengatakan 13 tu hasanahu Tirmizi. Tirmizi menghukumkan hadis tu hasan, kuatlah. Dan sekurang-kurang kamalnya, sekurang-kurang sempurna witir di sisi ulama Syafi'i dan Hanabilah itu 3 rakaat. Maka jikalau tersimpan di atas 1 rakaat, nasihat adalah ia khilaful aula. Sebut lepas tadi lah. Dan telah menas oleh ulama Hanabilah di atas bahawasanya tak dimakruhkan membuat witir 1 rakaat sekalipun dengan tidak uzur. Tak apa. Balik makruh tu tak lah. Cuma ulama kita kata khilaful aula. Dan akmal daripada 3, kalau lebih ada 3, 5. Kemudian 7. Kemudian 9, kemudian 11. Dan ialah 11 ni seakmal. Hak riwayat kata 11. Hak kata 13, hak 13. Adapun ulama Hanafi, maka tidak menyebut mereka pada bilangannya melainkan 3 rakaat juga. Dia tak sebut apa-apa lah semua. Kalau dia kata 11, 12 tadi itu, ulama kita Syafi'i dan Hanabilah. Ada kata 11 atau 13. Hanafi tak sebut 3 lah. Dengan 2 tasyahud dan salam. Macam sepengah maghrib itulah. Seperti solat maghrib. Mereka berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yutiru bi 3 la yusallimu illa fi akhirihinna. Ini dalil Hanafi. Dalil Hanafi adalah baginda Rasulullah bersolat witir 3 rakaat, beliau tidak memberi salam kecuali rakaatnya akhir. Akhir sekali jauh ya. Disebut dalam kitab Hidayah. Kitab Hidayah itu fiqh Hanafi dah. Telah menghikayat oleh Hasan akan ijma' muslimin di atas 3 rakaat dua solat witir itu. Siapakah 3 ya? Ijma' dalam kitab fiqh Hanafi ni. Kata Ibnul Hummam, dan iaitulah yang diriwayatkan pada fuqaha Madinah yang 7. Adapun fuqaha Malikiyah, mereka berkata bilangan solat witir itu 1 rakaat. Tetapi tidak ada ia melainkan kemudian daripada ganap yang didahulukannya. Waksa boleh, tapi setelah tadi syarat kena buat sunat lain. Kalau ada buat sunat isya, sunat gapo, apa tu buat witir isya boleh. Dan diikhtilafkan, adakah didahulukan ganap itu, ganapnya cukup gura 2 rakaat atau 4 kah? Syarat bagi sah kah ataupun syarat kamal? Atau khilaf itu. Kata mereka itu terkadang dinamakan rakaat-rakaat yang 3 itu witir, malaikat demikian itu adalah majaz. Dan sebenarnya witirnya pada hakikat itu ialah 1 rakaat juga. Adalah pendapat Maliki bukan kita ni. Dia panggil witir-witir, hak witir semua tisah ya. Pas 3 panggil witir majazan. Ya kira gitu lagi. Dia nak sah ya witir dia. Dan dimakruhkan bersolat 1 rakaat saja. Bahkan kemudian pada nafilah. Tak apa, lepas pada sunnah lain. Dan sekurang-kurang nafilah itu 2 rakaat. Nafilah hak lain, bukan witir. Dan tidak hak bagi banyak. Hak banyak lagi, 10 apa lagi dalam pendapat Maliki. Kata mereka lagi, dalil demikian itu ialah hadis salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan yututiru lahu ma qad shalla. Hadis lepas dah tadi kan. Semaya malam itu 2 rakaat, maka apabila takut seorang kamu akan subuh hendaklah ia bersolat 1 rakaat membuat witir baginya barang yang telah semaya ia. Ada sebut tadi. Dan diistisna daripada makruh witir dengan serakaat itu mereka yang ada baginya keuzuran atau apa. Orang ada uzur tak makruh. Buat sah tak apa sebab dia uzur. Seperti orang musafir dan pesakit. Pesakit tu orang sakit lah. Orang uzur orang sakit. Lepas tu tengok dalam kitab Al-Muntaqa tu syarah Muwatta lah. Al-Baji. Lepas tu banyak lagi buah banyak kitab itu sebut di bawah. Surah yang dibacakan pada salat witir. Surah lagi tak? Witir pun tak boleh nak buat lah kita. Jadi kalau nak buat boleh puasa ni surah dah. Boleh puasa.
Dibaca ayatnya, ayat mana surah. Pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la allazi itulah. Tu kita ada Sabbihisma. Baca kita surah Sabbih, suratul A'la. Dan rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Ini ada bawa dah. Ada semaya boleh posahan ni dah. Akan satu turun di bawah sebagai dalil sikit. Karena hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fi as-saniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fi as-salisah biqul huwallahu ahad wal mu'awwazataini." Maksudnya Rasulullah membaca pada rakaat pertama daripada salat witir dengan sabbihi, pada rakaat yang keduanya surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiganya Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Habis dah. Dan yang terlebih akmal daripada tiga, kembali ke asal. 1, 3, lebih pada 3, 5 rakaat. Kemudian dah 7 rakaat. Tertib dia dah. Kemudian 9 rakaat. Kemudian 11 rakaat. Inilah sebelah ni. Sebanyak-banyak nyonya witir. Hak sebelah ni pada banyak sekali. Hak tadi kita 13, satu pendapat. Maka tidak sah witir lebih daripada 11 rakaat. Atas pendapat mengatakan sebelah, kalau tambah lagi bukan witir lah. Disunatkan lagi. Dalil kata sebelah ni bawah tu, hadis tu sebut dah tadi tu, kerana hadis yang diriwayat pada Abi Hurairah lepas sebut tadi. Autiru bi khamsin aw sab'in aw bi tis'in aw bi ihda asyarata. Sebut dah lah. Kafiat salat witir ni cara sembahyang witir. Maka jika dikerjakan dia lebih daripada serakaat, dengan makna kita buat 3, harus dihubungkan dia, maka teruslah dulu 3 supaya maghrib boleh, dan diceraikan dia, kita buat asing suku-suku, buat 2 supaya buat lain ni, lepas tu sambung lagi bisa lagi. Itu dah buat lagi, iaitu dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan barang yang dulu daripada, ataupun dicerai rakaat yang akhir daripada barang yang dulu daripada. Nampak rupa tu dah. Nak sambung 3 apa boleh. Ataupun kita kata kita nak buat 2 wisalah takbir pula 1 rakaat wisalah. Boleh tak? Tengok jika sembahyang ia 10 rakaat dengan 1 takbiratul ihram. Bakal selalu dah. 10 rakaat tu tak ada beradu. Dan serakaat yang akhir tu dengan takbiratul ihram dinamakan bercerai 2. Boleh tak? 10 pakai lagi terus. Allah. Tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir semula. Boleh juga cerai. Tapi dia ada salatul laili masna. Nak boleh hak malam tu buat 2 1 salat, 2 1 salat. Akhir waktu. Tu cara dia. Babih mati. Dan diceraikan dia itu afdal daripada berhubung. Kita buat cerai, di mana kita buat wisalah banyak kali lah. Kalau hak 10 kan, 2 1 salat, 2 1 salat. Tengok kepada nota kaki di sana. Seorang musalli yang bersolat witir itu, ada kalanya ia melakukan solat witir dengan serakaat. Kadang-kadang buat ataupun 3 rakaat, atau terlebih banyak daripadanya, 5 ke 7. Maka jika ia melakukan witirnya serakaat, di sisi mereka mengatakan dengan harusnya. Kalau orang kata boleh waksa, dia pun waksa lah. Maka pekerjaannya itu nyata, jelas. Bukan dia waksa lah. Dan jika ia melakukan witir dengan 3 rakaat, maka baginya 3 surah. Ni kalau buat 3 ni ada 3 cara. 3 surah, 3 rupa, 3 masalah.
Surah pertama bahawa ia menceraikan akan ganap itu dengan salam. Buat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ia bersolat rakaat yang 3 dengan takbiratul ihram semula. Seperti kita dah buat lah ni lah bila bersolat. Surah ini ni masalah ni telah mengharuskan dia, kan dia tu bukan kedi tak, mengharuskan dia nun jatuh. Okey. Telah mengharuskan dia oleh ulama Syafi'i dan Hanabilah. Mereka berkata, ulama Syafi'i dan Hanabilah, bercerai itu terlebih afdal daripada berhubung. Karena bertambah salam dan lain. Bila tambah perbuatan, pahala dia banyak. Kedah ibadat. Satu kaum bagi ulama Syafi'i, jika ada ia imam, kalau dia tak imam, maka berhubung itu afdal pada bercerai. Dan jika ia munfarid, seorang diri, maka bercerai itu afdal daripada berhubung. Satu kaum. Kata mereka lagi, dalil bagi ini surah ialah barang yang warid yang datang daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina asy-syaf'i wal witri bi taslimatin. Adalah Nabi bercerai antara ganak dan witir itu dengan salam. Ganak tu cukup gula ganak panggil asy-syaf'i. Ulama Hanabilah musarahkan dengan bahwasanya disunatkan memperbuat 1 rakaat kemudian daripada ganak. Lepas cukup tu sunat amasa, kemudian daripada takhirkan daripada. Telah menaskan atas demikian itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan disunatkan bercakap antara ganak dan witir. Sudah 2 rakaat tu sunat kita kecek sepatah 2, sambung buat witir selagi supaya bercerai. Tapi nak kecek tu kecek benda terkalu lah. Sunat kita wisu sengai sikit dengan perkataan. Itu surah pertama. Surah yang kedua bahawa ia melakukan witirnya 3 rakaat dengan tidak dicerai antaranya dengan salam dan duduk. Bakal agak terus ni. Rakaat hak akhir pada tahiyat usalah. Dan ini surah disi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah aula daripada surah yang kamadiyah. Surah nak sebut tadi tu, mulai hak ni pada surah nak sebut tadi. Tapi kalau hak ni dengar mula-mula, lebih mula-mula. Hak cerai tak ada. 3 cara tu. Dan berdalil mereka itu dengan bahawa Nabi SAW kana yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Adalah Nabi mengerjakan solat witirnya dengan 5 rakaat, beliau tidak duduk melainkan pada akhirnya. Dia bakal agak terus lah 5. Akhir sekali duduk baca tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Nabi buat 1 3. Ada riwayat Muslim. Dan ini surah sana. Dimakruhkan dia di sisi ulama Maliki. Kan tetapi jika ia bersolat di belakang mereka perbuat demikian itu, maka hendaklah ia menghubungkan sertanya. Kalau kita tunggu dia mau buat lagu tu, kita tunggu dia lah. Bukan kita makmum. Tapi kalau kita nak sorak-sorak, dia kata makruh rupa ni. Surah yang 3 berhubung antara rakaat-rakaat yang 3. Tapi dengan bahawa duduk kemudian daripada rakaat yang kedua. Hak ni rupa sembahyang maghrib baby. Dia tahiyat. Dan bertasyhud dan tidak ia beri salam. Bahkan bangkit berdiri kepada rakaat yang 3 dan memberi salam kemudian daripadanya. Hak ni seperti tengok. Maka adalah pada kelakuan ini seperti solat maghrib. Supaya kita sembahyang maghrib. Malaikat bahawa dibaca ke rakaat yang 3 itu surah. Situ tempat beza. Maghrib tak ada surah maghrib. Ada surah dah. Itu ya. Kemudian pada baca Fatihah. Bersalahan maghrib. Ini tak ada baca surah. Baca juga lah. Maka tidak dibacakan surah rakaat yang 3 itu. Ni hak maghrib. Dan ini surah ialah yang ditakyinkan di sisi ulama Hanafiyah. Ta'yin itu kan. Kata ulama kita Syafi'iyah, harus ini surah serta makruh. Boleh. Tapi makruh lah. Karena ditasbihkan witir dengan maghrib itu makruh. Abang kita semain maghrib, baca witir supaya maghrib tak sih mazhab kita Syafi'i.
Kata ulama Hanabilah tidak makruh, walaupun bahawa Al-Qadhi Aba Ya'la menegahkan ini surah. Ada sawak lah gini dia ada Hambali ni, dan memberi pilih Ibn Taimiyah antara bercerai dan berhubung. Dah maknalah nak bercerai nak berhubung, itu pendapat Ibn Taimiyah. Habis. Hukum solat witir lebih daripada 3 rakaat. Solat witir lebih daripada 3 rakaat itu harus diisi ulama Syafi'i dan Hanabilah. Lebih daripada 3. Kata ulama Syafi'iyah, bercerai dengan salam kemudian daripada tiap-tiap 2 rakaat itu afdal. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat salam, satu comel. Karena hadis dalil dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salati al-isya ila al-fajr bi 11 rak'atan wa yusallimu min kulli rak'atayn wa yutiru bi wahidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat ia pada barang yang antara selesai pada solat Isya hingga fajar dengan 11 rakaat. Ini witir. Beliau bersolat, beliau memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Dan harus bersembahyang 4 rakaat dengan 1 salam. Boleh ke? 2 rakaat dengan 1 salam, kemudian bersolat 1 rakaat. Boleh ke? Pak ni lagak terus, lepas tu wisalah, sambung lagi wisalah, boleh. Dan baginya berhubung dengan 1 tasyuk ataupun 2 tasyuk pada 3 rakaat yang akhir, itu pun boleh juga. Apakah 2 tasyuk 3 akhir, awal dah baca dak lah, boleh. Kata ulama Hanabilah, jika ia melakukan witir dengan 5 ataupun 7 rakaat, maka afdalnya bahawa tidak diceraikan dia. Kalau buat 5 dengan 7 ni pakai sterik lah. Gitu ya. Maka tidak duduk ia melakukan pada akhir. Jadi rakaat sujud lah, rakaat sujud akhir ada. Karena hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lepas sebut dah tu, yusalli minal laili 13 raka'atan. Yutiru min zalika bi 5 la yajlisu illa fi akhiriha. Ada sebelah tadi dah. Ada duduk tu duduk akhir. Hak balik awal tak ada apa kaki seterus. Adalah Nabi bersolat malamnya 13 rakaat, beliau membuat witirnya daripada demikian itu dengan 5 rakaat. Beliau tidak duduk melainkan pada akhir. Dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 75 la yafsilu bainahunna bi taslim. Adalah Nabi melakukan witirnya 5 rakaat dan 7 tidak menceraikan antaranya dengan salam. Mana tidak beri salam, wiwih akhir sekali lah. Dan jika berwitir ia dengan 9, ia seorang lah. Asyaksu. Jika berwitir ia musalli dengan 9. Kalau kita buat 9, maka afdalnya hak paling comel, maka ia teruskan solatnya 8 rakaat. Nak balik gini ya. Maka afdalnya ia teruskan, maka 2 lah. Balik kecap nak kali. Maka afdalnya ia teruskan solatnya 8 rakaat. Kami gitu. Kemudian duduk ia bagi tasyahud dan tidak memberi salam. Sawi lagi. Kemudian ia sambung rakaat yang ke-9 dan bertasyahud ia dan beri salam. Jadi salam solah. Hal apa itu Allah. Pak berapa lapis at-tahiyatu barakatuh salawat sudah bangun buat salat lagi. Rakaat tu sujud at-tahiyat assalamualaikum. Salam solah. Itu satu cara. Dan harus pada 5 dan 7 dan 9 bahawa memberi salam tiap-tiap 2 rakaat. Boleh. Pada waktu 2. Dan jika berwitir 11 rakaat, lagu mana? Maka afdalnya bahawa memberi salam tiap-tiap 2 rakaat. Kalau hak sebelah ni buat 2 1 salam, 2 1 salam. Dan harus teruskan 10 rakaat. Boleh tak? Kau terus lalu. Jadi terus straight lah. Maka straight. 10, kemudian ia bertasyahud, kemudian berdiri, kemudian maka mendatang serakaat lagi dan memberi salam. Jadi sebelah tu 1 salam.
Dan harus teruskan sebelah rakaat, maka tidak duduk ia dan tidak bertasyuk ia malaikat pada akhir. Ini akhir sekali. Sebelah tu pakai tak nak bergaduh. Bergaduh akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Assalamualaikum. Jadi banyak cara kita buat. Atas kita lah malah ganjeng tu. Usahalah bakat-bakat buat. Waktu solat witir. Atas. Dah waktunya solat witir antara semaya Isya dan naik fajar. Naik fajar ni masuk subuh lah. Kalau nak puasa nak makan tak boleh lah, habis waktu lah. Maka jika dikerjakan dia ya witir dulu daripada semaya Isya dengan sengaja, tagi tak nak buat dah tak. Lepas ngorek lah dia ya witir, tagi klik cepat sikit. Dan jika sudah masuk waktu Isya sekalipun tak dibilangkan dia witir, tak kira. Ya ke mana-mana pun nak semaya Isya dulu. Buat nak ayat tarawih ke? Waktu semaya tarawih ba'dal Isya mesti kena buat Isya. Kita sendiri kena semaya Isya, dan tidak pula yang lain. Dan jika tersalah ataupun jahil ya, silap. Pas semaya kita ke mana? Nascaya jadi ia sunat mutlak. Boleh juga, boleh bagi sunat mutlak lah. Akan satu turun di bawah. Waktu solat witir pada pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i ialah bermulanya kemudian pada solat Isya. Kemudian daripada solat Isya, bukan pada waktu Isya, solat Isya. Karena hadis kharijah. Wasalluha ma bainal isya ila tulu'il fajri. Hendaklah kamu semayakan dia barang antara solat Isya hingga terbit fajar. Kata mereka itu, dan disunatkan bersolat kamu dia pada sunat Isya. Sunat Isya macam ni. Sunat rawatib. Supaya berturut-turut antara Isya dan sunat. Kata mereka lagi, jikalau menghimpun musalli antara maghrib dan Isya, ni masalah kita semai jamak takdim. Adakah lepas pada Isya boleh buat semai witir? Tengok. Perkataannya masalah ni. Kita jamak takdim. Jikalau menghimpun semai jamak lah. Antara maghrib dan Isya itu jamak takdim. Artinya pada waktu maghrib. Maka mulanya masuk waktu witir itu kemudian daripada sempurna solat Isya. Padahal waktu tak masuk lagi tu. Nampak lah. Kita semaya jamak takdim. Maya maghrib sudah semaya Isya. Boleh buat witir. Padahal habis Isya lama lagi. Ini disebut kepada orang yang uzur ni. Orang uzur dengan jamak ni. Nak orang musafir. Jadi boleh nak mencekar ni. Boleh ke tak kita semaya witir selepas maghrib? Boleh. Nasbah bagi mereka yang jamak takdim. Boleh. Waktu Isya tak masuk lagi. Tapi sah maya. Asal tak boleh. Itu masalah jamak. Ini molek masalah bawah tu. Dan ingat molek. Dan barang siapa bersolat witir sebelum solat Isya, maka tak sah witir. Isya masuk dah ke 10 dah. Pada ni. Tapi Isya tak maya lagi buat witir dah. Tak ada. Nak witir ni dia kena semaya Isya. Kerana tidak masuk waktunya. Maka jika dikerjakan dia dengan terlupa, hendak ia andahkan dia. Kalau kita terlupa, nak buat semula. Kalau nak lah, ia andah. Dan pada satu kaum bagi ulama Syafi'i, waktu witir itu ialah waktu Isya. Maka jikalau disolatkan witir sebelum solat Isya, sah witir. Ada ulama katanya tak kira semaya Isya ke tak semaya, yang pentingnya waktu Isya sudah masuk boleh. Satu kaum lagi. Muzak kita juga ni. Dari buku 10 Isya tak maya lagi, buat witir dulu, boleh. Tapi kaum yang kedua ni pendapat yang dhaif. Bukan pendapat muktamad dah, muktamad hak atas tadi. Sunat berjemaah pada solat witir Ramadan, bulan puasa, dan sunat berjemaah pada witir bulan Ramadan. Bulan puasa lah, lepas pada tarawih tu kita dah witir. Turun di bawah. Mengikut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak disunatkan salat witir dengan secara berjemaah. Ya witir ni kalau kita hak waktu biasa ni buat sore-sore. Hak cabut boleh puasa lah. Akan tetapi disunatkan berjemaah pada witir yang ada selepas tarawih. Hak ni suruh semua orang beramal. Atiru masjidu wa'zimu syahras siyami rahimakumullah. Ada 3 orang lelaki
Hak sunat hak ne bagi bicing lah. Tak nak tarawih dia ni. Tu kita buat jemaah. Kerana mengikut bagi tarawih. Tu tarawih. Dan musarah ulama Hanafi disunatkan melakukan dia ketika itu di masjid. Awak di masjid lah, awak di rumah. Kerana mengikut bagi tarawih. Sebab tarawih di masjid. Karena sebahagian daripada mereka bahkan disunatkan. Kata sebahagian daripada mereka bahkan disunatkan bahawa adalah witir itu di rumah. Ini adalah pendapat yang terpilih seperti disebut oleh kitab Fatwa Hindi. Fatwa Hindiyah ni 13 jilid fatwa ni. Tapi di kitab dia tulis tu Fatwa Al-Alam Kiriyah. Nama dia tu. Fatwa Hindi, Fatwa India. Fatwa Hanafi ni bukan Syafi'i. Dia sekali dengan Fatwa Bazaziyah, Fatwa Qadi Khan. Dia pun tak 3 fatwa situ kan. 13 jilid. Kata ulama Maliki, disunatkan mengerjakan dia di rumah walaupun dengan secara berjemaah. Ini jika tidak kosong masjid pada solat, tak free lah, tak kosong. Dengan dia akan jemaah. Dan mendapat ilat mereka itu akan lebihnya dengan secara ketunggalan itu dengan selamat pada penyakit dia. Dia kata molek kita buat seorang sebab dia tak ada. Itu ilat dia. Dia buat ramai-ramai takut timbul kat lain. Dan tidak akan selamat daripadanya malaikat apabila ia melakukan witirnya keseorangan di rumah. Dia buat seorang rumah selamat. Orang tak tahu kita tak ajak kat orang. Pergi buka lah kita Sarah Minha Muhallil Sarah Syafal Yubi dekat situ. Dan beberapa buah kitab lagi. Berkata ulama Hanabilah, afdal dilakukan witir itu di rumah seperti sunat-sunat yang lain. Malaikat kerana arid, kerana benda kedatangan. Arid. Maka orang iktikaf itu dikerjakan solat witir di masjid atau panggil aridin. Orang iktikaf awak ni masjid dah. Takkan iktikaf nak lewat rumah witir. Mari. Dan jika ia bersolat serta imam akan tarawih, hendaklah ia bersolat sertanya ke witir. Tu kata imam. Supaya mencampaikan kelebihan berjemaah. Mendapat, menghasilkan. Tetapi jika ada baginya tahajud, kita nak buat tahajud alai ni, maka bahawasanya kitab tu bahawasa, dia bukan bahasa lah. Jatuh waw. Maka bahawasanya mutabaah ia akan terima pada witir. Tu witir tu kata terima. Apabila beri salam imam, maka jangitnya beri salam sertanya. Maka ia bangkit dan mengganap ia akan witir. Buat cukup witir. Dan demikian itu supaya mencapai kelebihan jemaah. Ini orang nak buat tahajud lah. Ya turut temeh turut ya kita gini, masalah kita semaya witir tarawih bulan puasa. Kalau sudah nanti imam tadi 3. Lepas tu nak buat tahajud oleh kagak pula. Kita buat nanti imam tu bersapa 3 4 kita tahu wisalah. Imam wisalah ambil, kita tambah jadi 4. Bila tambah jadi 4 tak apa wisalah, kita klik buat kagak kita buat sunnah dengan witir. Tu cara dia. Maknanya kita witir dengan imam 3 tambah saja jadi 4. Jadi sudah buat dah. Bagi kita hak ada tahajud nak buat malai. Itu cara dia. Kita pergi kepada semaya sunat duha, salat sunat duha. Dan sunat duha jauh dah duduk ni. Malah nak balik muka surat berapa maktuf fa'alah dia cari dah. Muka surat berapa kalau. Dan sunat duha ni atas pada sunat mana tak tahu. Sunat rawatib ke muakkad tengok di humi dia dah. Malah nak balik tengok tu. Yang ada maktuf fa'alah dia dah. Dan sebanyak-banyak maka sebanyak-banyak nyonya duha dan yang afdalnya 8 rakaat. Lepas tu tengok dalil ya. Mati habis. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Muka surat 40. Akan satu turun bawah dulu. Solat duha itu ialah sunat di si jumhur fuqaha. Sunat duha. Bahkan telah musarah oleh ulama kita Syafi'iyah dengan bahawasanya sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Maya sunat duha. Diriwayatkan oleh Abu Zarrin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda,
yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Bagi itu baca mati-mati itu cepat-cepat lah. Wa yuzzi'u an dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Berpagilah atas tiap-tiap sendi. Baca sendi, bukan baca sanadi, sendi. Sendi. Mafsil sulama. Berpagi atas tiap-tiap sendi daripada seorang insan, seorang kamu itu kepada pahala sedekah. Manusia ni diwariskan pada hadis 360 sendi dalam tubuh kita. 360 sendi semua. Banyak kita tak tahu ni. Tiap-tiap tahmid itu sedekah. Tiap-tiap tahlil itu sedekah. Tahmid itu alhamdulillah, tahlil itu la ilaha illallah. Amrun ma'ruf itu sedekah, suruh guna baik. Melarang kemungkaran itu sedekah. Memadai dan memadai daripada demikian itu oleh 2 rakaat yang disalatkan keduanya pada duha. Lepas tu nak sedekah belaka tak gerak ni. Ambil hak mudahnya Nabi kata semaya. 2 rakaat ni memadai untuk sedekah belaka. Itu kita wa amal, apa wa amal. Ada sahih Muslim tu. Bukan dhaif pun ada sahih Muslim. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, "Awsani habibi bi salasin lam ada'ahunna ma ishtu bi siyami salasati ayamin min kulli shahrin wa salati ad-duha wa alla anama hatta utira." Telah berpesan kepada aku oleh kekasih aku, Nabi lah kekasih dia Rasulullah, dengan 3 perkara. Tidak aku tinggalkan dia selama aku masih hidup. Kalau aku hidup aku tak tinggallah 3 perkara ni. Iaitulah berpuasa 3 hari setiap bulan. Kita tak soreh sini. Puasa bulan cerah ke, puasa bulan gelap ke, dia ada 3 hari setiap bulan tu. 13, 14, 15 sunat kita puasa, dah cerah. Lepas tu 3 hari akhirnya kat bulan nak habis sunat puasa juga. Itu kau boleh buat puasa lah, jangan buat puasa suka-suka. Dan solat duha, Tuhan Nabi pesan dia tu. Dan bahawa tidak aku tidur sehingga aku bersolat witir dulu. Nak tidur mesti kena buat witir dulu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, "Awsani khalili bisalasin." Makna lebih ke atas tu. "Siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arkuda." Lafaz tu ada berlain tapi makna hadis sama. 3 perkara yang telah berpesan oleh kekasihku Rasulullah, iaitulah berpuasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat sunat duha, dan bahawa berwitir aku sebelum aku tidur. Maksud hadis ni sama dengan atas. Salat duha nisbah pada hak Rasulullah. Saat ni kita dah bahas masalah kita sebagai umat. Dia tak sama tu nisbah dengan Nabi tu. Orang witir dah. Tadi tahajud nisbah dengan Nabi tak sama dengan kita. Nisbah kepada hak Rasulullah ni apa hukum? Telah berselisih para fuqaha pada wajib solat duha di atas Rasulullah. Ini ada khilaf ni. Serta ittifaq mereka itu di atas ketiadaan wajibnya atas orang-orang muslimin. Kita sebagai umat tu tak ada ulama kata wajib duha. Sunat belaka. Maka menjalani jumhur fuqaha lah kepada bahawasanya solat duha itu tidak wajib dia atas Rasulullah. Tak wajib. Atau jumhur. Tengok mazhab kita. Kata ulama Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki dan sebahagian ulama Hanabilah, bahawa sebahagian bukan semua tak, setengah, bahawa solat duha itu setengah pada khususiat bagi Rasulullah, pada wajibat. Wajib dan sebahagian Nabi itu wajib benar hak khususi ketentuan dengan Nabi. Wajib tadi. Dan sekurang-kurangnya yang wajib daripadanya di atasnya itu 2 rakaat. Balik kurang. Itu kebuka lagi kita Radah bagi Imam Nawawi dan kita Syarah Zurqani itu ada watak lah. Hukum muwazabah di atas solat duha.
Jadi kita mengekali waktu duha. Hari-hari dan hari kita buat. Lagu mana kata sini? Telah berselisih ulama adakah afdal muwazabah atas solat duha ataupun melakukan dia pada satu waktu dan ditinggalkan dia pada waktu yang lain. Mana boleh kita buat hari-hari, dengan kita buat sehari tinggal ratik, buat sehari tinggal ratik. Mana boleh. Maka menurut pendapat jumhur bahawa disunatkan muwazabah atas solat duha. Jangan tinggal. Buat setiap hari. Karena umum hadis yang sahih daripada sabda Nabi, ahabbul amali ilallah ma dawama alaih sahibuhu wa in qallah. Sekasih-kasih amalan kepada Allah itu ialah amalan yang berkekalan dan mengekali atasnya oleh ampunnya. Orang buat semua Tuhan pandai kasih sekali pun sikit tak apa. Tapi kena buat semua istiqamah dah. Tak kira ibadat ke apa tu. Ibadat ke apa istiqamah ni lebih semai. Buat semua. Meriwayat oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Nama kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Mu'jam Awsat ni 10 jilid lah. Al-Mu'jamul Kabir 24. Hak dia juga. Mu'jam Saghir 2. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha." فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang dikatakan, orang duk panggil pintu itulah baginya pintu duha. Ada pintu di syurga tu pintu duha. Untuk fak mai duha. Kalau kita nak pintu ni buat esok mula lalu jangan malam ni tak asal waktu ni. Nama buat yang diraja tawalan yang sunat duha lelah. Apabila adalah hari kiamat menyeru oleh yang menyeru, nada munadin tu ihtimam melekat. Munadin itu tidak musarihkan. Di manakah orang mengekali akan solat duha? Mana we fak semai duha dulu. Inilah pintu kamu. Ni pintu masuk kan. Maka hendaklah masuk ke dalamnya dengan rahmat Allah. Ada yang disebut dalam kitab Haythami itu dalam kitab Majma'iz Zawaid. Kitab ni 10 jilid 5 hadis. Meriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu ala salatid duha illa awwabun qala wa hiya salatul awwabi. Tidak memelihara atas solat duha malaikat orang-orang yang kembali kepada Allah. Awab dan orang yang kembali yang bertaubat kepada Allah, katanya iaitulah salatul awabin. Solat duha mengatakan salatul awabin. Ada juga solat awabin itu suku. Lagi salatul awabin itu semaya antara maghrib dengan isya 20 rakaat. Lagi ni. Ana awabin hak duha ni. Atas tu dia kata dan sekurang-kurang 2 rakaat turun bawah. Tidak khilaf antara fuqaha yang mengatakan dengan sunat duha, solat duha itu pada sekurang 2 rakaat. Hak kata 2 tak ada khilaf ulama, hak sekurang. Meriwayat oleh Abu Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada ni kita dah baca tadi, yusbihu ala kulli sulama, kita tidak ulangi baca semula. Nah baca dah tadi. Turun bawah sekali. Akan tetapi berselisih mereka itu pada kurangnya dan banyaknya. Jadi hak balik hak 2 rakaat ada khilaf tu. Hak kurang pada tu atau apa hak banyak-banyaknya. Mengikut pandangan ulama Maliki dan Hanabilah bahawa sebanyak-banyak solat duha tu 8 rakaat. 8 paling banyak tu duha. Anak rajin lagi boleh tak ada lah. Buat mutlak lah. Karena hadis Ummu Hani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaum fathi Makkah wa shalla 8 raka'atin falam ara salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu yutimmu ruku'a was sujudah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Ummu Hani pada hari pembukaan kota Mekah. Hari Amu Fathi Makkah ni pada tahun yang ke-8 Hijrah bulan Ramadan 17 hari bulan tak silap.
tarikh buka kota Mekah Nabi buka ni, iaitulah 17 bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, Fathi Makkah, tahun Nabi apa ambil kuasa. Dan beliau bersolat 8 rakaat. Maka tak pernah aku melihat solat sama sekali terlebih ringan daripadanya. Tak biasa tengok sembahyang pada cepat sekali. Maya ni malaikat bawa beliau mensempurnakan rakaat dan sujud. Tapi rakaat sujud cukup belaka, bukan tak cukup. Cuma Nabi kita tak panjang sangatlah sembahyang. Bahkan telah musarah ulama Maliki dengan makruh barangnya lebih daripada 8 rakaat. Lebih daripada 8 makruh. Ulama Maliki kata, jika ia bersolatkan dia dengan niat duha, tidak dengan niat sunat mutlak. Mutlak apa? Wajib apa? Dan menyebut mereka itu bahawa yang pertengahan solat duha itu ialah 6 rakaat. Habis. Itu bukanlah Syekh Dusuki. Syekh Dusuki Al-Asharah Kabi atau Fiqh Hanafi. Al-Insaf tu kitab fiqh bagi fiqh Hambali dia 32 jilid. Kita misalnya Syarah Kabi dengan Al-Muqni'. Dan menurut ulama Hanafi dan Syafi'i pada wajah yang marjuh. Yang marjuh ni maknanya dhaif. Kalau kata rajih apa? Kuat. Rajih dengan marjuh. Marjuh ni wajhun dhaif. Wajahnya tak apa gagah panggil. Dan Ahmad pada satu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal bahawa sebanyak-banyak solat duha itu 12 rakaat. Ada kata 12. Fak anjing ni, fak anjing. Kerana hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dengan sanad yang dhaif. Sanad tak apa kuatlah. Bahawa Nabi SAW bersabda, ya, man sallat duha 12 raka'atan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah. Barang siapa yang semaya duha 12 rakaat, nescaya Allah Ta'ala membinakan baginya mahligai istana dan rumah daripada mah di syurga. Rumah mah ni bukan rumah orang buluh dak, rumah. Kata Ibnu Abidin, Ibnu Abidin ulama Hanafi, Hasyiah Ibnu Abidin ulama mutakhirin, ulama Suriah. Nakal daripada syarah Munyah, bukan Munyah Musalli tu, Munyah lain. Dan sesungguhnya telah tetap bahawa hadis yang dhaif itu harus diberamalkan dengan dia pada bab fadail. Boleh hadis dhaif kita nak buat amal bab kelebihan, tak ada masalah. Boleh. Adapun ulama Syafi'i, ulama Syafi'iyah, maka telah bersalahan ibarat-ibarat mereka tentang sebanyak-banyak rakaat solat duha. Ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Kerana menyebut Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, Batai Muhalli, bahawa sebanyak-banyak 12 rakaat dalam kitab Minhaj. Dan ia Nawawi menyalahi akan demikian itu dalam kitab Syarah Muhazzab Majmu'. Dalam Minhaj kata 12, dalam kitab Muhazzab kok lain pula dah. Majmu'. Kitab dia belaka tu. Dia tengok dalil mana kuat, dalil mana kuat. Maka ia hikayat daripada kebanyakan ulama bahawa sebanyak-banyaknya duha itu 8 rakaat. Kalau apa pada Hanawi kata 12 pada. Dalam Muhazzab kata 8, dalam Minhaj kata 12. Lepas tu banyak lagi kitab dia tu. Dan kata dia kitab Radah dia belaka ni. Kita tak sebuah buku. Dia banyak bukan kitab dia. Kitab Radah, Radatul Talibin wa Amdatul Muttaqin. Afdalnya 8 dan sebanyak-banyak 12. Situ. Nah hipung tu. Nah hipung. Afdal apa? Banyak 12. Di situ. Hipung. Dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Itu tentang bilangan rakaat solat sunat duha itu ya. Ala kulli hal kita buat 2 tak apa dah dengan kancing ni. Kancing buat kita buat 2 dah. Kajian tidur, kajian buat mayat dah. Kajian tidur buat 2 insya-Allah. Dan waktunya naik di atas. Dan waktunya solat duha.
Kemudian daripada naik matahari segaloh hingga gelincir matahari zuhur. Segaloh no mana mengikut pandangnya mata. Rakyat je tu tengok boleh, tapi ulama dia sebut dalam kitabnya qadra rumhin, sekadar hulu leming. Maka hulu leming ni dia bukan pendek. Ulama takdir sekadar 7 hasta. Kita panggil segaloh 7 hasta ni dari 3 mik lebih kurang 5 mik 6 mik kah pada 7 hasta dalam 4 mik tak apa, 3 mik tu 3 meter lebih kurang, kira mik sendiri lah. Ke-1 turun di bawah. Tidak khilaf di antara fuqaha pada bahawa afdal itu dilakukan solat duha itu apabila terangkat dan naik matahari dan bersangatan panasnya. Itu afdal. Karena hadis Nabi salatul awabin hina tarmadul fisalu. Salatul awabin, mana orang-orang yang kembali kepada Allah itu ialah ketika mengangus anak unta. Apa tu mengangus anak unta? Al-fisal mana anak unta? Bila panah anak unta. Maknanya ketika terlalu panah pasir, maka terterumlah anak unta. Ketika terterum, duduk. Dia panah doa tu kaki, dia tengok duduk. Dari kerana bersangat terpanah. Tu kinanya hak tafsir bagi mudah faham sikit. Terterum, terduduk anak unta dengan sebab panah pasir. Maknanya masa dia tu, masa tagi naik dah lah panas, kita semaya afdal. Kata At-Tahawi, waktu duha yang terpilih itu ialah apabila lalu serobok hari. Kalau dia pukul 9. Sehari kita bagi 4. 12 ni kita bagi 4. 1, 3. Maknanya dari dia pukul 9 ataupun 10 pagi. Itu dia panggil serobok. Disebut dalam kitab Mawahibul Jalil. Ni kitab fiqh Maliki ni. Nakal daripada Al-Jazuli. Awal waktu solat duha itu ketika terangkat matahari dan cerahnya dan hilang merahnya matahari. Ya pagi benar tak sih lah. Kalau langit tak sih. Dan akhirnya itu tergelincir matahari. Tepat tengah hari waktu zuhur. Kata Mawardi, ini muzhab kita. Waktunya yang terpilih itu mana waktuhu al-mukhtar, iaitulah apabila lalu masa serobok hari. Maknanya lebih kerja pukul 9 ke 10. Itu waktu afdal. Buka oleh kitab Radah Nawawi Asnal Matalik Zakaria Al-Ansari. Salah pada Raud. Apalah? Kitab Raudut Talib bagi Ibn al-Mukri Al-Yamani. Kamannya telah berselisih fuqaha tentang ditahdidkan waktu solat duha. Maka mengikut pendapat jumhur bahawa waktu solat duha itu mula daripada terangkat matahari hingga sebelum gelincir sedikit selama tidak masuk waktu yang dilarang. Kata Nawawi lah kita Radah, kata ashab kami Asy-Syafi'iyah, waktu solat duha itu mula daripada naik matahari dan disunatkan takhirkan dia hingga terangkat. Takhir sikit naik lepas tu baru macamnya masuk tu. Solat sunat Isra'. Semaya sunat Isra'. Isra' dengan duha tu lah tak? Tengok. Dan 2 rakaat sunat Isra'. Lepas tu faidatun tu doa tak ada apa tu dah. Setelah selesai pada solat duha, hendaklah dibacakan doa ini. Allahumma inna duha aduha uka, baca gilah sampai ke akhir. Kemudian dibaca Rabbil firli warhamni 100 kali ataupun 40 kali. Tu nak baca cek hari tadi maya budak baca ke mana baru fok-fok kancing maya ni bakat semaya doa tu mana nak hafal tulis tak ada pen bawa kertas tak apa buka baca situ lama-lama dia ingat. Sunat Isra'. Tentang solat sunat Isra' itu khilaf pendapat para ulama. Kata Ibnu Abbas pada mentafsirkan ayat inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal israqi, solat Isra' itu adalah solat duha. Hak tu la. Ibnu Abbas kata Isra' dengan duha tu hak tu la. Hak tu la, dua tu bukan lain dak. Ini adalah pendapat yang paling muktamad
Ni kau kata waktu lah. Imam Ghazali berpendapat bahawa solat Isra' itu lain daripada solat duha. Suku tengok Isra' ke duha nama lain dah dia kata. Duha tu lah gitu dah. Tak, itu dia. Dan waktunya ketika terangkat matahari. Naik matahari 4 tu Isra'. Lepas Isra' baru duha. Jadi waktu Isra' sekejap lah, tak lama. Matahari naik 4 tu masuk waktu Isra'. Lalu dah semaya, tak dah habis waktu dah. Masuk duha lepas tu. Dan luput waktunya dengan lalu waktu naik matahari. Dah terangkat. Dan tidak berpanjangnya sehingga matahari. Dia tak ada. Isra' sampai pukul 10 tak ada lah. Isra' ni mula-mula naik matahari. Dia buka lagi kita yang anah dah. Yang anah tu dah sebut sarah. Berkata Syekh Daud Fatani, ambil sebagai ulama Melayu kita, sebagai wak rajak kita tak sini. Nah, ada sebutkan dalam belakang sebut Syekh Daud itu hati. Berkata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Buriyah, dan bersalah-salahan ulama pada sunat Isra'. Kata Syekh Muzajjad, lain daripada duha. Lama ke? Muzajjad lah. Dan mengikutkan dia oleh Syekh Ibn Hajar pada Tuhfah. Suku-suku lah. Dan waktunya mengiringi Isra' dan kemudian daripada waktu karahah. Kata Syekh Ramli, ialah sunat duha. Itulah. Ialah Isra' tu, sunat duha. Dan dinamakan dia pula semaya awabi. Umdatul Ahbab tu kita buat rajukkan kitab kita tu. Sebab tak ada buka kitab Buriyah Syekh tu muka berapa tak nak tengok. Lepas tu nak kita tengoklah kitab Sarah Buriyah Ta'liq kita jilid 4 lah, muka 192. Kita nak ambil situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kata sebagai mukadimah malam ini. Setakat itu dulu. Salat sunat awabi, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana wa ta'ala. Awal qulubana za'ana amalana khalisatan liwajhika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Esok ni pukul 8 kita mulai. 8 pagi insya-Allah kita start. Allahu a'lam.